Salam sejahtera dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Grace John Lee. Memulakan berita mengenai program Jelajah Sarawakku Sayang 2022 di Long Tu Malawas. Berucap dalam program berkenaan pada Selasa, Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Manzohari Tun Datuk Abang Openg berkata bahagian Limbang tidak akan disisihkan daripada pembangunan di negeri ini. Untuk itu, katanya, Kerajaan Sarawak telah menubuhkan Agensi Pembangunan Wilayah Utara NRDA bagi memastikan pembangunan di daerah Limbang dan Lawas diteruskan demi kesejahteraan rakyatnya. Saya dengan rakan-rakan telah menubuhkan NRDA. Kerana kita tahu bahawa kawasan ini berkendakkan pembangunan infrastruktur yang structured dan yang akan memberi manfaat kepada rakyat di kawasan ini. Dan kawasan ini pula berkendakkan dana yang banyak disebabkan oleh kos materialnya tinggi. Maka sebab itu saya kata we form this NRDA dan kita beri peruntukan khas kepada NRDA 1.5 bilion ringgit. Mengulas lanjut, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zohari berkata program Sarawakku Sayang bukanlah sesuatu yang baharu tetapi telah diadakan sebelum penularan wabak pandemik COVID-19 bertujuan mempamerkan perkhidmatan yang dilaksanakan Kementerian, Jabatan dan Agensi Kerajaan Sarawak selain untuk mendekatkan pemimpin Sarawak kepada rakyat di peringkat akar umbi. Dalam pada itu, Premier Sarawak turut memberitahu Kerajaan Sarawak akan melaksanakan pembinaan lapangan terbang lawas pada peringkat awal ini. Ujarnya projek bernilai 600 juta ringgit ini akan menjadi pemangkin kepada pertumbuhan pembangunan di daerah lawas keseluruhannya. Kalaulah kerajaan pusat tak mau demi untuk orang lawas, kita buat airport sendiri. Bukan murah. Berapa? 600 juta. Orang KL tak mau kasih, biarlah kita yang buat. Bukan saya nak sombong. With all humility. Kerana orang lawas sudah tunggu begitu lama. Dalam ucapan sama, Premier Sarawak turut mengumumkan persetujuannya terhadap permintaan Timbalan Menteri Pengangkutan Malaysia Datuk Henry Sumagong mengenai cadangan pembinaan pelabuhan di Lawas. Jelasnya lagi, pelabuhan ini nanti akan menjadi salah satu tarikan utama kepada pelabur-pelabur luar untuk datang ke Lawas dan meningkatkan potensi kawasan ini sebagai tarikan perindustrian baharu di utara Sarawak. You are going to have deep port, pelabuhan. Kerana sudah ada pelaburan nak datang ke sini, kenanya front Brunei Bay dan ia adalah mempunyai dalam laut yang dalam. Tambah Premier Sarawak, turut akan dibina adalah jaringan jalan raya yang akan menjadi salah satu tarikan pelaburan asing ke Lawas dan kemudahan rakyat di negeri ini. Sementara itu, Premier Sarawak berkata kerajaan negeri juga akan memberikan penekanan serius terhadap faktor keselamatan sempadan selain pembangunan. Dalam hal ini, Kerajaan Sarawak tegasnya akan memberikan tumpuan sewajarnya terhadap tahap keselamatan di sempadan iaitu di Bekalalan dan Tebeduk. Katanya usaha akan dilakukan bagi menaik taraf pintu kawalan sempadan di Bekalalan bagi mengelak kemasukan pendatang tanpa izin ke Lawas. Tadi disebut border post. Ini keselamatan kita. Menteri Kuala Lumpur datang, saya dengan tengah sama. Di northern part, we must have our border post. Kerana banyak orang yang masuk-masuk di sini mempertahankan safety of Sarawakian. Setuju, termasuklah Tebedung. Dalam pada itu, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zohari turut memberitahu Kerajaan Sarawak turut menekankan kepentingan pendidikan kepada anak-anak Sarawak apabila berjaya mengambil alih 5 buah universiti swasta di negeri ini. Katanya usaha ini untuk memastikan anak-anak Sarawak mendapat pendidikan tinggi dan kemahiran yang sempurna. Saya sudah ambil 5 universiti. Ketin sekarang kita punya. Nama saja Ketin. Dari Australia. 100% Sarawak own.
Swinburne University 100% Sarawak own, sudah ambil. Teknologi University Sibo 100% Sarawak own. ICAT sudah naik jadi University College 100% Sarawak own. Sentek untuk postgraduate program pun Sarawak own. Berita seterusnya, pelaksanaan Pelan Induk Industri Halal 2030 HIMP 2030 yang diperkenalkan oleh kerajaan dilihat bergerak seiring dengan strategi pembangunan ekonomi pasca COVID-19 PCDS 2030. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Mazuhari Tun Datuk Omong Kuping berkata, ia adalah satu manifestasi bahawa industri halal merupakan kekuatan nasional yang harus sentiasa diberi keutamaan dan dipertingkatkan dari semasa ke semasa. Beliau berkata demikian dalam teks ucapan dibaca oleh Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Undang-Undang MA 63 dan Perhubungan Negeri Persekutuan, Datuk Sharifah Hasidah Said Ahmad Ghazali dalam program Inisiatif Bajet 2022, sempena program Jelajah Halal Malaysia 2022 peringkat Sarawak di Kuching pada Selasa. Kerajaan Sarawak menyokong penuh pelaksanaan HIMP 2030 yang berdasarkan kepada 7 teras strategik utama, iaitu menggalakkan tawaran industri halal yang berkualiti, inovatif dan berdaya saing, membangunkan syarikat-syarikat tempatan yang berdaya saing, serta memacu peningkatan sosio-ekonomi yang lebih mampan, seimbang dan menyeluruh. Pelan ini juga dilihat bergerak seiring dengan pelan kita sendiri di negeri Sarawak, iaitu strategi pembangunan ekonomi pasca COVID-19 PCDS Post COVID Development Strategy 2030 yang memberi penekanan terhadap sektor pertanian untuk mengeluarkan makanan berkualiti dari segi nutrisi, baik untuk diet dan kesihatan, seterusnya memaju Sarawak menjadi negeri maju menjelang tahun 2030. Premier Sarawak menambah, industri halal telah meraih kejayaan yang banyak di peringkat antarabangsa dan manfaatnya turut dirasai oleh seluruh keluarga Malaysia. Dalam hal ini, beliau yakin perancangan dan dasar yang telah dirangka menerusi Rancangan Malaysia ke-12 RMK ke-12 dan HIMP 2030 mampu membawa industri halal ke satu peringkat yang lebih tinggi. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zuhari turut menambah sebanyak 746 premis di negeri Sarawak telah mendapat pengiktirafan sijil halal sehingga Ogos lepas dan ia akan menarik lebih banyak pelancong dari negara Timur Tengah ke negeri ini serta pelaburan yang mesra Muslim. Selanjutnya, rakyat di daerah lawas perlu terus memberikan sokongan kepada calon gabungan Parti Sarawak GPS, Datuk Henry Sum Agong pada pilihan raya umum ke-15 PRU15. Timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, ini kerana Datuk Henry telah menunjukkan prestasi baik pada penggal lepas dengan membawa banyak pembangunan di daerah lawas. Katanya beliau telah mendapat peruntukan yang banyak bagi membina Maktab Rendah Sains Mara MRSM serta bina baru jalan-jalan baru dan baik pulih rumah sebelum ini. Manakala dari segi perancangan, Kerajaan Sarawak jelasnya mahu menjadikan lawas sebagai tempat menarik pelaburan selain meningkatkan lagi perusahaan kecil dan sederhana. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam program Jelajah Ranting Kampung Aru Ulu Lawas pada Isnin. Mengulas lanjut, Datuk Amar Awang Tengah yang juga Adun Bukit Sari memberitahu Kerajaan Sarawak terus membangunkan lawas dengan pelbagai pembangunan dan kemudahan kepada rakyat. Jelasnya ini termasuklah kemudahan-kemudahan infrastruktur di kampung-kampung. Malah kerajaan GPS katanya juga merancang membina jambatan di Sundar bagi menyeberangi Sungai Sundar untuk kemudahan penduduk kampung serta pembinaan lapangan terbang lawas pada fasa pertama. Kepaparan seterusnya, gabungan Parti Sarawak GPS tidak terikat dengan mana-mana parti dari luar Sarawak, jelas calon GPS Parlimen Satu Bong Datuk Sri Nancy Shukri. Menurutnya, GPS adalah satu-satunya parti pemerintah terunggul di Sarawak dan ini tetap berterusan.
Sebenarnya orang Sarawak faham selama ini sebab kita tidak mengikatkan diri kita dengan mana-mana parti pun. Kita GPS adalah satu parti yang tersendiri. Kita membuat keputusan tanpa merujuk kepada mana-mana parti. Dari situ orang Sarawak pun sudah tahu kita tidak lagi bersama dengan parti-parti yang berkaitan dengan negeri-negeri lain ataupun parti dari Semenanjung. Kita hanya bersendirian dan insya-Allah kalau kita menang kita akan bersama dengan parti yang kita boleh bekerjasama dengan mereka untuk menubuhkan kerajaan kali. Beliau demikian semasa bertemu dengan masyarakat di sekitar Bandar Baru Semeriang di sini pada Selasa. Sementara itu, beliau juga Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Malaysia berkata, kawasan Santubong memiliki potensi pelancongan yang mampu menarik kehadiran pelancong domestik dan antarabangsa. Katanya, Santubong mempunyai banyak lokasi pelancongan menarik yang harus diterokai dan diketengahkan kepada pengunjung. Masa ini selepas COVID ni kita banyak menumpukan kepada domestic tourism. Jadi sebab itu saya rasa kali ini adalah baik untuk kita juga memperkenalkan kawasan-kawasan yang mempunyai potensi banyak yang kita lihat di Santubong ini. Sudah ada sekarang ini di kampung Santubong sendiri sudah mempunyai legenda yang sendiri, ada Makam Sultan Tengah, cerita Puteri Santubong, gunungnya. Dan ada pelbagai lagi perkuburan kita nampak dekat situ yang mempunyai sejarahnya sendiri. Dan insya-Allah akan kita terokai juga supaya ianya menambahkan lagi produk pelancongan di negeri Sarawak ini. Ya. Beralih dengan laporan di Miri, Kerajaan Gabungan Parti Sarawak GPS sentiasa menyokong usaha komuniti setempat yang berhasrat untuk menubuhkan koperasi di kawasan mereka. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak Merangkap Adun Mulu, Datuk Gerawat Gala berkata, kerajaan menggalakkan penduduk untuk memajukan tanah mereka secara berkumpulan supaya dapat memberikan implikasi yang baik terhadap komuniti. Katanya, Suruhanjaya Koperasi Malaysia SKM telah memperuntukkan RM80,000 sebagai permulaan untuk menubuhkan Koperasi Pembangunan Lugan Enseluai Berhad Miri untuk merancangkan lagi aktiviti-aktiviti ekonomi setempat, memandangkan kawasan tersebut bergiat dalam aktiviti pertanian. Beliau berkata demikian pada Majlis Perasmian Dewan Perpaduan Anjan Unggi, Lugan Enseluai Lubuk Nibong pada Ahad. Sementara itu, calon GPS Parlimen Baram, Datuk Anyi Ngau berkata, penubuhan koperasi adalah bertepatan dengan usaha GPS yang ingin memfokuskan pembangunan di kawasan luar bandar dengan menyediakan bantuan baik dari segi dana atau penganjuran khusus. Tambahnya, pelibatan agensi kerajaan seperti SKM ini amat baik dan berharap supaya ahli-ahli koperasi dapat memanfaatkan peluang itu dengan sebaiknya. Justru ujarnya, penting ada kerajaan yang stabil dan kukuh supaya kesinambungan pembangunan yang telah dan akan dirancang dapat menjadi realiti. Keperkembangan PRU 15, Bahang Pilihan Raya Umum ke-15, PRU 15, kian terasa dengan jalan di sekitar Kota Semarahan mula dibanjiri dengan kibaran bendera-bendera parti yang bertanding. Tinjauan wartawan Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS mendapati bendera gabungan Parti Sarawak GPS lebih dominan berbanding parti lain di kawasan Semarahan, sekaligus memberi signal akan kekuatan dan peluang GPS untuk menang pada PRU kali ini. Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Nur Iqmal Hamjani yang kini berada di P197 Kota Semarahan bagi meninjau perang bendera di antara parti-parti yang bakal bertanding di pilihan raya umum ke-15 kelak. Apa yang dapat kita lihat sekarang ini ialah perang bendera di kawasan P197 Kota Semarahan dipenuhi dengan bendera parti GPS. Akan tetapi parti lawan juga tidak berhenti untuk mengalah untuk turut serta meletakkan bendera bagi kawasan parlimen ini. Peperangan ini dapat dilihat antara dua parti yang bakal bertanding di mana satu lawan satu yang bakal berlangsung pada pilihan raya umum ke-15 PRU 15 kelak. Jadi ikuti perkembangan kami untuk menemu bual beberapa orang penyokong di kawasan parlimen ini. Kat kampung tu dah banyak juga bendera sida pasang. Jadi nampaklah sia dekat kampung tu, dekat area Semarahan tu ada semangat nak mengundi, especially parti yang ditanding lah. Dan nampak juga dekat sia ada
persaingan hebat antara dua parti itu. Jadi kami harap mana-mana orang di luar NUN bolehlah pilihan yang bijak dalam mengundi. Kita pun tahu apa yang dah dibolah oleh yang sebelum-sebelum tu banyak membangunkan Sarawak. Jadi kesianlah dapat tangga macam ni. Bolehlah pilihan yang bijak. Kita sokong JPS. Perang bendera sudah bertaburan di sana sini. Harap-harap JPS menang. Mungkin dia dapat membelah di keadaan di Pangkalan Teri ini sunyi sepi. Mungkin dapat dia kerjaan membolehkan cuaca perang. Ada yang tidak pelancongan, mungkin menambahkan ekonomi kami berniaga kat sini lah. Kat Semahan tu dah penuh lah bendera JPS. Kami harap JPS menang lah tahun tu. Takat tu JPS lah memang banyak lah bendera memang dah dikibar kat Semahan tu lah. Kami harap Datuk Rubiah buang menang lah pilihan raya kali tu. Sekian laporan daripada saya Nur Iqmal Hamjani. Kita kembali ke studio. Selanjutnya, Festival Gendang Sarawak FGS merupakan platform penting bagi masyarakat Sarawak untuk mempopularkan seni warisan bermukun dan bergendang yang menjadi warisan turun-temurun. Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan, Datuk Seri Abdul Karim Hamzah berkata, penganjuran FGS mampu mengangkat kembali kesenian, warisan, tradisi dan budaya bergendang dan bermukun yang mana ia perlu diselahkan kerana keunikan dan keindahan nilai seninya. Katanya ia juga memberikan ruang antara pemimpin dan masyarakat serta komuniti untuk saling beramah mesra, bersua muka dan merapatkan lagi ukhuwah dan silaturahim. Untuk mengangkat kembali kesenian, warisan, tradisi dan juga budaya bergendang dan bermukun yang mana ia perlu diserlahkan kerana keunikan dan juga keindahan nilai seninya. Selain itu, ia juga memberi ruang antara pemimpin dan juga masyarakat serta komuniti untuk saling beramah mesra, bersua muka dan lebih merapatkan lagi ukhuwah dan silaturahim. Festival ini turut memberi ruang untuk mempelbagaikan elemen seni dan juga budaya melalui falsafah kehidupan yang harmoni dan berlandaskan elemen kerohanian. Kita merasa bertuah kerana tradisi bergendang ini masih lagi terlaksana di hampir setiap bahagian yang ada di negeri Sarawak. Baiknya di Semerahan, baiknya di Kuching, baiknya di bahagian Miri, amat diminati di kawasan-kawasan seperti Sibuti, Berkenu dan sebagainya. Seperti semua sedia maklum, tradisi bergendang dan bermukun hanya ada di Sarawak. Tidak ada di negeri-negeri lain. Tapi mungkin ada di Brunei Darussalam. Beliau berkata demikian ketika merasmikan program Festival Gendang Sarawak 2022 bertempat di tebingan Kuching pada Sabtu. Program yang dianjurkan selama 3 hari bermula 4 hingga 6 November 2022 menampilkan 7 kategori pertandingan iaitu seperti berikut. Selain itu, Festival Gendang Sarawak kali ini turut mengadakan seminar kearifan tempatan Pergendang Sarawak sebagai salah satu pengisian pada program berkenaan. Kita menghadapi arus globalisasi yang semakin mencabar, yang memerlukan anjakan paradigma yang pantas. Seharusnya adalah seni warisan adat tradisi bergerak seiring supaya ia menjadi jati diri dan menunjang dalam peribadi kita. Ini kerana kita perhatikan di negara-negara maju, walaupun sejauh mana kemajuan yang diterima, tetapi seni budaya tradisi masih kukuh terpahat di hati mereka, menjadikan ia tidak luput ditelan zaman. Pada pandangan saya, seni dan juga budaya itulah yang menjadikan sesebuah negara itu seimbang dari segi kemajuan zahir dan juga lahiriahnya. Masyarakat akan lebih menghargai nilai
dan norma dengan adanya penggesian di hati mereka mengenai pentingnya menjaga seni warisan tradisi turun-temurun kerana ia mengandungi falsafah kehidupan yang amat tinggi. Hadir sama Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Malaysia, Datuk Seri Nancy Shukri, Ketua Setiausaha Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya, Datuk Saraya RB serta tetamu kejumputan yang lain. Sekian edisi malam bersama saya Grace. Berita lebih lanjut boleh dapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. #Menyebar Fakta. Salam UKAS.